Okey. Okey, saya akan repeat lagi sekali dengan cepat daripada atas. Bagi temu baru start. Okey. Ini thesis Helenda. So semak format thesis daripada awal sampai akhir. Okey. So the next time saya semak, tak nak tengok lagi ada masalah format. Format ni maksudnya dari segi alignment tepi, dari segi apa yang ada dekat page depan, apa yang tak ada. Dia ada page-page dia. Okey, lepas tu abstract. Abstract ni tambah maklumat. Okey, yang mana yang italic tu kena italic. Sampai sekarang dah daripada diploma sampai bachelor ni. Saya selalu sebut pasal ni. So the next one saya tengok tak nak ni semua. Yang ada italic kena italic. And then untuk Helenda punya dia kena masukkan water quality punya data sikit kat sini untuk abstract. Okay, abstract yang BM dia tak ada masalah, dia just buat English dulu then baru translate saja. Ini saya tak ada masalah. And then nama bachelor, nama faculty semak balik, pastikan betul. Sini saya rasa kena letak dia punya jawatan lah. Kalau tak salah format, mesti ada dean kat sini kan. Takkan nama dia dengan fakulti je, mesti ada format dia, check balik ya. Okay, and then untuk ni content ni, okay, bahagian atas ni okay, tak ada masalah. Tapi yang ni introduction ni dia ada subtopik dia. Page number dia ikut nombor yang first kali. Tak ada 5 hingga 10, tak ada. Result pun sama. Dia sampai material method dia bagi dia lengkap banyak, tapi bila sampai result ni dah tinggal sikit je. So tolong check balik. And then spacing, spacing semua ni tak nak macam ni lah. So kalau patutnya dekat sini sampai material method saja. Result dia pergi page kedua ni. Okay. And then jarak tu biar satu sepadan lah. Ada yang jarak jauh, ada yang jarak dekat. Sangat-sangat tak teliti. So tolong particular dengan benda-benda formatting. Sebab formatting ni dia efek kepada orang yang nak menilai. Orang belum nampak apa-apa lagi konten, dia tengok format dulu. Format pun berterabur, memang dia punya mood pun dah hilang. Dia akan jadi strict, dia mencari kesalahan adalah untuk tolak markah. Okay, list of table ni sama. Format ni, saya rasa tak ada table. Tak ada garis-garis dekat ni, dekat tempat ni. Kalau format ni betul, tak ada. Okay, dari segi susunan water quality dulu, dan baru phytoplankton dari segi cerita dia. So you kena atur balik. Sama juga figure, sama juga. Dia tidak tak ada line kat sini, tak ada line. And then tengok dia punya spacing ni. Ada yang besar-besar macam ni, betul ke spacing macam ni? Ini sampai double spacing ni. Saya check balik. Ni tak ada masalah yang ni. Okay, short form ni tak ada masalah. Okay, bahagian depan ni saya dah check hari tu, saya tak tengok sangat dah. Tapi setakat ni tak ada masalah sini. Okay, cuma objektif ni ada ubah sikit. To identify the diversity and distribution of phytoplankton in Kemena River Estuary. And then to study the relationship between environmental factor N juga asalnya. Di sini sembunyi N phytoplankton community in Kemena River Estuary. Itu je lah. Okay, literature review tak ada masalah. Ini dulu dah buat elok dah ni. Tak ada masalah. Tu cuma saya tak tahu kenapa ke spacing ni macam dekat, kadang-kadang jauh. Tolong betulkan spacing macam ni. Ini tak ada spacing langsung. Ada sepatutnya ada ke tak. Tolong tengok awak punya format. Ni tak ada spacing. Okay, tak ada spacing. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Itu jadi nampak sangat. Kalau kita standardize, kita boleh nampak. So ini tak ada masalah. Table ni okey. Ini okey dulu sebab saya dah check teruk lah. Dah check elok dah. Okey, sini okey. Spacing lagi masih lagi ada spacing yang tak ada jarak
Okay, so di ciri-ciri you semua nampak okay, banyak review, tapi belakang ni dah banyak yang banyak kena tambah lah. Method okay, spacing lagi. Elinda ada dengar? Okay Ada. Kalau ada apa-apa you just, kalau you tak sure, tapi saya dah tulis semua dekat sini kalau tak sure suruh dia saya perlahan sikit saya agak laju ni. Sebab dia just go through saja. So ni TSS TSS formula tolong tengok balik. Dia mesti ada penerangan dia. TSS is equals to final weight tolak initial weight kali 1000 bahagi dengan amount of sample taken. Dia mesti ada nota dia. Weight ni apa dia punya unit? Kilogram ke, miligram ke, and then amount of sample ni dalam apa? Mililiter ke, liter ke, dia kan ada macam tu. So tolong letak, kalau letak formula, letak lengkap. And then dia ada space, jangan dekat macam ni sambung chlorophyll dengan TSS macam sambungan je cerita dia. Tak boleh. Space lagi, okay. Space. Ni tengok ada ammonia ni ada ruang pula sini. Sini tak ada ruang, sini ada ruang. Okay, phytoplankton collection, the sample plankton will taken from the surface of the water by towing. Ada towing ke? Tidak, Encik. Tolong betulkan. Ambil je air tu. Okay. Collected, water collected from the surface of water using 1 liter bottle. Itu je, tak ada towing lah. And then Lugol ni, tolong cerita sikit pasal Lugol ni. Hari tu kan dah kena komen dengan Dr. Tan pasal Lugol. So tolong betulkan di sini. Cakaplah Lugol is apa saya kata campuran dia apa hari tu? Apa yang kena ada dalam Lugol tu? Untuk marine dia kata hari tu. Masa awak present proposal hari tu ada dia sebut. Lugol tu preparation dia kena campur something. Tolong letak at least you tulis the Lugol is mixed with apa for marine preservation. Tulis je. Okay, banyak spacing tak ada sini. Okay. Okay, evenness tolong check evenness adakah dia nak J? Saya tak pasti adakah J dia punya short form dia. Okay, result result awak punya result first result adalah water quality dulu. Bukan phytoplankton composition. That means 4.1 adalah mengenai water quality. So tolong betulkan balik. A total of 21 phytoplankton species from 3 classes, 13 orders and 17 families. Sebab ini semua lebih daripada satu, dia kena plural. So kena betulkan plural dia. Okay, ini bahasa tak betul. Patut kau tulis the species of phytoplankton recorded in this study are shown in table 4.1. Betulkan ayat dia lah, tak boleh macam ni. Italic ni macam biasa saya dah highlight kebanyakan. Tak semua, saya rasa terlalu banyak apa yang saya jumpa highlight. Okay, ini kenapa? Ini table. Ini letak table kat belakang dia. There are 22 species of phytoplankton observed and identified all station, which is itu pun salah. Okay, biasanya terus letak bracket di belakang ni table berapa? Itu senang. So ni cerita pasal 4.2 ni. 4.2 ni cerita pasal phytoplankton abundance. Tapi masih cerita pasal species. So tulislah tajuk table tu mestilah berkait dengan abundance. The phytoplankton abundance of 22 species of phytoplankton is shown in table 4.2. Contoh ayat ya. Okay, sama je. Ini semua italic semua. Yang penerangan dia okey lah. Tak ada masalah. Okay, so ni lepas ni ada paragraf. So tak ada spacing. Itu yang jadi pening baca. So ni sepatutnya banyak spacing kat sini. Table 4.2 lagi. Ini yang cerita pasal ISI. ISI. Okay. More than 3 saja ke yang ada sini? Mana table tu?
Yang ni kan? Bukan Ini kan? yang ni. Ini lah. Tapi ini ada semua spesies ni kan? Semua kan? Semua. Saya bukan for more than 3. So tadi ayat you kata mana tadi? Ini. Sini. Dia kata table 4.2 show the species with important species index more than 3. Kan? You tulis you dalam table tu ada semua spesies. So tolong betulkan ayat. You boleh tulis bahawa the important species index for all the species are shown in table 4.2. Among them, the species with ISI more than 3 are macam itulah. Okay. Lepas tu mana lagi? Okay, ini tak apa penerangan dia. Lepas tu yang ni apa ni? 15 species of phytoplankton record kemana? Total abundant lagi. Masih lagi abundant. So ini saya tak, kalau tak salah saya nak cerita pasal diversity index. Diversity index, evenness index dengan number of species. Okay, so tapi kenapa masih sebut pasal abundant kat sini ya? Abundant tak payah sebut dah, tadi dah cerita lebih awal. So bahagian ni yang you kena cerita adalah number of species, diversity index. Saya tak nampak perkataan diversity index kat sini. Mesti ada nilai dia, kena letak nilai dia macam you cerita pasal ISI tu. Okay? Dia ikut station, dia ikut station. So kena tulis dia punya nilai dalam bracket ke apa. So diversity dengan evenness kena panjangkan sikit penerangan dia kat sini. Okay. Cluster. Okay, cluster pun samalah. Cluster pun dia punya, kena check balik dia punya figure semua dah berubah. Kena betulkan. Ini semua saya highlight ni yang italic. Tak ada italic. Okay, so table ni okay. See kalau you pakai code ni WA waterfront, K Kemenar, SG segan. Tu apa ni? Kod ni dah berapa kali keluar. Kalau dia dah diperkenalkan di peringkat awal, so lepas ini hanya pakai kod saja, tak payah sebut lagi. Dah kalau dah sekali you dah perkenalkan masa dekat method, dekat metodologi awak dah perkenalkan. Kebenar, kod dia bracket K. Waterfront bracket WF. And then segan ni SG. So lepas ni awak just letak je. Systematic list of phytoplankton in the study area pun dah boleh. Atau in the Kemenar River Estuary. Macam tu pun boleh ya. Saya tak payah letak WKS kat sini lah sebab ini lebih menyeluruh kan. Dia semua spesies yang ada. So letak title dia Systematic List of Phytoplankton in the Kemenar River Estuary. Itu je. Selain itu tak ada masalah. Okay, yang ni ini adalah WFKSG. Okay, betul. So ini tak ada masalah juga. Okay. Cuma kena betulkan SP SP biasanya tak italic. Italic hanya nama genus dia saja. SP kalau SP tu sendiri dia tak italic. Kalau Odontella aurita memang italic, tapi kalau Bidulfia SP ni tak italic. Okay, so di sini bolehlah letak di bawah ni dia punya ni. Alright. Ini table 4.3 tu. Okay. Masih ada total abundant lagi. Okay, tak apa. Bukan dah cerita ke total abundant kat sini ni total. So you cerita kat sini. Okay, tak ada masalah. Tapi you kena letak nombor-nombor ni kena sebut dalam result tadi nombor-nombor ni. Evenness, diversity, number of species. Okay, okay, figure ini saya rasa terlalu kecil, tak nampak dan tak clear. So cadangan saya ialah tolong besarkan, gunakan satu page, satu di atas, satu di bawah. Faham? Okay. Ya, besarkan, ambil separuh. Ambil satu page, satu atas, satu bawah. Itu je. Okay. So besarkan kecil sangat, tak nampak. Kalau kecil, tapi dia tak sesuai sebab ini adalah thesis, bukan journal. Kalau journal memang akan dikecilkan, tapi
dia akan jelas tau. Kalau jurnal kena buat dengan cantik-cantik semua ni. Tapi sekarang ni kecil sangat sampai tak boleh baca apa nama spesies yang kat sini. You kena, you kena besarkan lah ya. Okey, yang ni yang memperkenalkan spesies yang important kan. Yang 6 ekor ni kan. So yang ni tak boleh letak di belakang ni. Dia mestilah berada di susunan yang betul. Masa bila awak keluar ISI tu, di sinilah awak kena letak dia punya selepas table ni keluarkan figure dia dekat page. Dia kena sebelum cluster ni. Gambar-gambar ni adalah sebelum cluster. Atau sepatutnya gambar-gambar ni berada selepas awak introduce spesies tadi. Ni. Sini Sepatutnya kat bawah ni boleh masuk. Kalau dia ada ruang ni, masuk je sini. Sesuai di sini. Faham? Elinda? Ya, Encik. Sebab itu hanya nak tunjuk gambar spesies. Biarlah kat sini. Kalau dia boleh muat lah. Boleh muat sebenarnya. Okey. Kalau tak muat, tak apa. Buat page di belakang dia. Okey. Okey, ini water quality sepatutnya kat depan lah. Kat depan. Ya. So ini data water quality can be referred to table, tak ada nombor So di sini tak lengkap table apa, tak tahu. Dia ada dua table table ni dengan table ni. Sebab ada satu by month dan satu by location kan. So di sini sepatutnya you kena cerita dulu, jangan terus bagi data je, dia orang tak faham benda yang cerita ni. Ceritalah dulu a total of 14 water quality parameters were recorded within the 3 months and then based on statistical analysis berapa parameter yang ada significant difference. Barulah you tunjuk data-data dia. Jangan terus masuk je, orang tak faham apa benda cerita ni. Okay? Di sini tak perlu p value lah, tak payah dah. You dah kata significant kan? Biasa orang tulis macam mana? P pun dalam bracket kan? P less than 0.05. Orang tak pakai nombor dia. Kalenda. Kalau orang nak tulis ada significant, dia tak akan letak nilai P dia. Dia akan letak P less than 0.05. Macam itu je. Tak kira lah dia 0.01 ke. Kita tak perlu tahu. Dia cuma kita nak tahu P less than 0.05. Macam tu je. Dan tak payah tertulis sampai with P value equals, tak payah. Bracket saja. Kalau nak tulis bracket saja. Bracket saja. Yang ni pun sama lah. Location pun sama. Cara cerita dia adalah macam tu lah. First you bagi tahu dari segi keseluruhan dia berapa parameter yang significant different and then berapa yang tak significant. And then yang significant tu you bagi nilai dia ke sini. Macam tu lah. Okay, so yang ni water quality tajuk ni tak berapa cantik lah. Kenapa pendek macam tu ya? Tempat perkataan saja tajuk. Water quality parameters apa kata okay, water you cuba check table-table yang ada kat jurnal tu ambil dia punya cara menulis tolong Elena. Ya, Encik. Check paper yang apa hak ke apa ke yang sungai tu. Tolong tengok dia. Jangan ambil macam ni perkataan dia. Ambil cara dia tulis secara panjang dan yang cantik. Sebab dia sama je, dia ada time kat sini. So you ambil cara penulisan jurnal dia. Artikel, title untuk. By month ni dia dalam bracket je sebenarnya. Tak berapa significant by month tu. By month ni nak bagi tahu dia ada bulan-bulan tertentu lah. Tapi kalau tengok data ni, saya tengok data ni, yang nampak yang by month ni lagi significant banding dengan yang by location kan. By location tak banyak yang significant, tapi by month ni banyak significant. So you kena banyak pandai cerita lah. So saya rasa tak perlu P value just letak ABC saja. Sebab kita tahu bahawa ABC ni you kena letak nota kaki lah kat sini nota kaki. ABC tu apa? ABC maksudnya ada significant lah, different letter. Kan ada table orang lain yang dah ada tulis cara tulis kan. Ikut saja and then bila ada A dengan B tu maksudnya ada significant different, P less than 0.05. Macam tu je.
SD tu apa kena tulis? SD tu apa? Okey. So table ni terlalu dekat, dia kena cari jalan untuk bagi dia jauh sikit. Dekat sangat, dia macam bersambungan pula. Tak sesuai macam tu. Cik, kalau dia tak dapat satu page macam mana, Cik? Boleh. Kalau you buang yang p value ni, you boleh tarik chlorophyll ni dah boleh jadi satu baris. Okay? So bila dah satu baris, dia dah close, dah pendek sikit lah. Ini pun, ini dah okay. So tak ada masalah, jarak sikit saja. Macam ni masih okay saya tengok. Cuma dia jarak sikit supaya nampak table ni berasingan. Okay? Yang atas ni boleh naik sikit. Atas ni ada banyak ruang lagi. Naikkan sikit. Naikkan sikit. Okay. Lepas tu. So salinity apa unit? Salinity walaupun dia kosong, kena letak juga unit dia. PPT ke, PSU ke, letaklah. And then Sachidis apa unit dia? CM ke, meter ke? Dia ada unit ni Sachidis ni. CM ni kan? Cuma tolong cek ya. Okay, so this is a discussion. Discussion. Perlu ada perbandingan water quality dengan lokasi lain. Okay, macam yang kalau you tengok thesis yang Ashato dengan thesis Marilyn tu yang ada dia kena bandingkan water, ikan daripada research orang lain kan. You punya sama je. You kena bandingkan research phytoplankton dengan orang lain punya, dan juga you kena bandingkan you punya water quality dengan orang lain. So you kena buat jadual tu. Jadual yang perbandingan tu. So tak payah cari banyak tempat. You carilah paper yang Dr. Abu Hena tu dah cukup lah. At least ada perbandingan. Ya, sebab dia buat di sungai. Dia sama dengan awak punya. Okay. So dia pun buat phyto. You pun buat phyto. Jadi you boleh buat banyak perbandingan dengan dia. Boleh? Boleh, Cik. Okay. So yang ni betul pula susunan dia. You cerita pasal water quality dulu. Discussion. So ni tak ada masalah. Tapi tu saya kata di sini, pastikan cerita awak ni ada flow lah. Ada flow dia. You kena mula cerita pasal bulan dulu, mengikut bulan ke, atau susunan mesti ada lah. Saya tengok macam satu tak ada paragraf, jadi pening dia baca. So you pastikan dia jauh sikit, ada paragraf. And then you hanya discuss apa yang signifikan saja, apa yang data you terima tu. Kalau jangan repeat macam jangan repeat apa kata? Jangan repeat result lagi kat sini. Hati-hati ya. Tengok macam ni. The temperature range from where the marsh is the temperature stated highest. Ini macam result lagi. Jangan. You kena discuss. Discuss maksudnya, okay, you cerita temperature, the temperature in the study area is normal. You kena cerita macam tu je. Yang general dia punya discussion. You discuss. You kata, okay, temperature tu normal. Temperature berapa? Itu you cari kat result lah. Sekarang kita just nak discuss temperature tu normal ke tak normal. Kan? Sebab itu you kena baca report orang lain. So bila you punya result lebih kurang sama dengan Dr. Abu, you okay lah, tak ada isu. Kan? Atau you tengok Dr. Abu punya ada tiga season kan dia. Kan? You punya season apa? Sama tak dengan season dia? Okay, so discussion tu ada saya nampak. Cuma kena betulkan lah. Kena susun balik, susun cerita dia lah. Jangan saya pakai banyak macam result. So tak nak result. Kita nak discussion. Discussion. Cik, kalau apa? Yang nombor ni saya buang, boleh saya buang ke ataupun stay tapi saya ada tambah? Nombor ni? Yang nombor ni macam temperature. Kalau nombor ni biasanya kat sini, kita tak perlu pakai range dah. Kita just pakai average ke apa ke. Dia tak perlu banyak nombor dah kat sini. Tak nak lagi nampak besar-besar ni nama. Number kalau nak cerita panjang-panjang lebar tu dekat result je. Dekat result awak ceritalah semua. Ya, macam sini dia tak cerita temperature, tak cerita kan? Tak ada kan? Sebab dia tak signifikan kan?
Tak ada kat Ya. sini. Jadi kenapa tiba-tiba kat discussion you duk cerita pasal temperature banyak pula kan? Tak sesuai lah. So pandai-pandai lah. Kalau you nak fokus pada, sepatutnya setiap parameter yang signifikan tu awak kena cerita. Yang tu penting. Yang tak signifikan ni awak just report. You just bagi tahu je. Okay, the parameters that were not significant during the monthly changes were temperature dan sebagainya. Okay, the range, the reading of the temperature is not and meter parameter yang lain semua adalah normal. Normal, bukan normal, atau dia apa, you kena banding dengan paper orang lain lah. Within the range with other study. Itu lepas tu bracket Abu Hena benda dah selesai discussion tu. Okay, tapi try jangan repeat nombor yang dalam table tu kecuali you nak compare. Tahu tak? You kata okay, saya jumpa temperature saya 27.8 tapi Abu Hena 29.9. Jadi ada beza yang sangat besar. Okay, itu boleh. Tapi jangan you cerita result saja, you punya saja lagi. Itu bukan result lah, ini discussion. So discussion, talk about discussion. So sepatutnya antara benda yang paling penting kena cerita adalah salinity yang mula-mula sekali, sebab dia lah yang agak pelik, dia kosong je kan. So you sepatutnya you kena ada apa, bukan saja you kena tunjuk result kosong ni, probability due to fresh water. Ada tak ada reference tak yang boleh support? Mungkin dekat Abu Hena ada nampak kosong. Mungkin ini adalah beza dengan Abu Hena punya research. Abu Hena punya tak kosong, you nya kosong. Jadi you kena buat discussion lah, sebab itu discussion tu penting. Salinity saja walaupun dia kosong, ketiga-tiganya dia unik kepada sungai ni. Jadi at least you boleh buat perbandingan dengan paper orang lain. Kenapa you punya kosong? You kena discuss lah. Itu saja dah satu paragraf sepatutnya. Okay? So itu je, tak ada masalah. Sini saya tengok. Cuma you kena tak boleh macam result jangan macam result. Okay. Lepas tu phyto. Phyto tak boleh lah. Phyto you punya pendek sangat lah. Takkanlah phytoplankton, title phytoplankton research tapi discussion tak sampai satu page pun. So I punya komen discussion phytoplankton pendek sangat. Perlu sekurang-kurangnya 8 hingga 10 muka surat. Ikut pecahan subtopik. Kan awak ada banyak subtopik. Awak ada, firstly you ada table yang menceritakan pasal spesies yang ada. Betul? Spesies yang ada tu you boleh buat perbandingan dengan Saifullah. You buat satu table. Buat satu table banding dengan Saifullah. And then you check spesies awak dengan Saifullah ada banyak beza ke tak. Macam tu je. Lepas tu discuss lah. Spesies dominan sama ke tak. Macam tu lah. Macam tu. And then itu baru table pertama. And then yang kedua you talk about ISI, important species kan. So you ada berapa spesies yang penting, yang lebih daripada 3 tu kan. Setiap spesies tu satu paragraf untuk discuss. Okay, itu ISI saja. Lepas tu you talk about abundance. Boleh satu paragraf lagi. Okay, lepas tu you talk about species diversity index pun satu paragraf atau 2. Lepas tu evenness index lagi satu paragraf atau 2. Lepas tu cluster analysis pula satu paragraf atau 2. Banyak kan? Setiap itu kena discuss. ISI, cluster analysis, yang analysis you buat semua kena discuss. Kalau tidak, kenapa kita buat analisis sebanyak itu kalau tak ada discussion? Okay? Okay, so tak ada masalah, just tambah saja. Tambah lagi. Tambah dan susunkan ikut seperti mana you susun you punya result. Untuk phyto punya discussion. Dia mungkin ada subtopik juga ni. Tak tahulah, terpulang lah. Kalau you tak nak letak satu topik, you kena susun elok-elok. Ikut turutan cerita dia. Macam mana masa cek itu? Contoh ISI itu lain macam tu kan cek? Tak semestilah. Tapi macam ni boleh. Phytoplankton saja boleh. Tapi you kena susun lah turutan dia mengikut seperti mana dalam result lah. First you cerita pasal spesies. Lepas tu baru cerita pasal abundance.
Lepas tu baru cerita pasal ISI. Lepas tu baru cerita pasal diversity index. Ikut susunan tadi lah. Lepas tu cluster. Macam tu lah. Cluster yang last sekali kan. Okay, lepas tu conclusion ni lepas you dapat semua result tadi discuss elok-elok tadi, baru you pilih lah apa yang patut ada lah. Tapi dari segi setakat ni baca conclusion ni apa okey, cuma rasa macam pendek lah. Conclusion lebih kurang sama dengan abstract je. Cuma dia tidak ada method semua tu. Dia tak perlu cerita pasal method dan sebagainya, abstract ada. So conclusion is just basically rumusan daripada you punya result, discussion. Itu conclusion. So dia kata sini the composition and abundance of phytoplankton are influenced by water quality parameter. So macam mana you nak justify ayat ni? Linda, macam mana you nak justify ayat ni dalam conclusion ni? Now, differences in environmental condition of each station contribute to the diversity of phytoplankton. Macam mana you nak justify ayat ni? Ni dalam presentation, you letak ayat ni memang kena macam mana you nak justify ayat ni? Ada satu analisis you tak buat. Apa dia? You kena buat analisis correlation. Correlation. Then baru you boleh kata correlation, tahu kan correlation? Macam macam yang student lain tu dia buat regression kan. So you buat correlation. You just test saja. You correlate antara data abundance of phytoplankton dengan data abundance of dengan data water quality. Tengok mana yang ada significant. Itu je. So di situ boleh tahulah, temperature ada correlate, DO ada correlate, contohlah kan. So you analysis satu yang you tak buat adalah correlation. So you kena buat correlation lah. Kalau tidak, you tak boleh guna ayat ni. The composition and distribution of phytoplankton will influence. Nanti orang tanya, you buat water quality untuk apa? Kalau di hujungnya, you tak ada hubung kaitkan dengan phytoplankton, betul? Okay, so tolong, you tahu macam mana buat correlation? Tidak, Encik. Macam mana? Tidak. Tidak? Kena guna guna SPSS juga. Sama aja. Excel pun boleh buat correlation. Excel pun boleh buat correlation. Okay? Cuba cari jalan dia. Cari, ada masa lagi. Tapi ini last ni. Jangan risau pasal ni. Ini boleh simpan last section. You settlekan bahagian discussion awal tu. Yang ni last section. Tapi kalau you kena carilah, dan YouTube pun ada cerita macam mana nak guna Excel untuk kira correlation. Ada semua tu. Tanya kawan-kawan yang lain yang memang kena buat correlation. Ada. Okay. Okay, ini references. References samalah. Saya dah banyak kali komen ni. Kenapa masih lagi banyak yang tak ikut format? Bukan saya dah baiki ke hari tu. Apa jadi ni? Cuba cerita sikit. Elinda? Kenapa reference masih salah? Hari tu saya dah baiki hari tu. Tengok. Nama AS kat depan. Lepas tu ini FM kat tengah, kat depan. Okay. Lepas tu ini confirm memang tak betul. Journal mesti italic. Kenapa dia masih lagi tak betul? Lepas tu ni pula tengok online ni. Ni ASM Saifullah, MK Abu Hena. Okay. Depan ni I. Ini belakang pula. Ahmad S Arifur Rahman AFM. Sekarang ni kat belakang pula. Jadi you nak ke depan ke nak ke belakang? Paper ni tak betul ni, apa Bangladesh tiba-tiba ni kan. Jadi apa ni, paper journal ke apa tak lengkap. Okay. Jadi saya slash semua ni, so tolong cek satu-satu. Satu-satu cek balik. Banyak salah, tak ada ikut format. Saya dah cek betul-betul dah hari tu, saya rasa. Format ni banyak saya komen. So cek balik atau balik ni sama Marilyn pun sama je, nanti saya tunjukkan. Okay.
So pastikan you guna yang sama. You nak pakai and ke, you nak pakai yang simbol ke, you nak letak TD dia kat belakang ke kat depan ni semua. Jackson RH tapi tadi mula-mula tadi kat depan. Semua kat depan. Jadi tak boleh lah. Ini memang ni S semua kat depan ni kan. Dan satu lagi kenapa dia terlalu panjang. Kan ada border dia, sepatutnya ada border thesis ni kan. Jadi tak boleh sampai hujung tau. You kena banyak page tak apa. So you kena tengok format supaya dia tak masuk dalam margin yang tepi-tepi semua ni kan. Awak dah. Okay. So ini tak ada masalah, ini just formatting saja. Okay, itu saja Helinda. So you ada masa untuk you baiki. You kena hantar final copy pada hari Jumaat. Jadi dan awak tak ada lagi benda lain nak fokus ada thesis saja. So settlekan ni sebab lepas you hantar thesis tu you dah boleh fokus pada presentation dengan you punya final exam lah. So you ada masa untuk tu. So sekarang ni you try settlekan you punya thesis lah. Final exam start bila? 13 kan? 13. Ya. Selepas hantar thesis tu dah final lah tu. So bila berapa cepat you boleh buat ni Alinda? You fokus betul-betul lah. Jangan buat benda lain Fokus je ni. Dan sehari 2 ni boleh tu. Hari Ahad dapat hantar. Ya, saya cuba baca. Cuba tu nanti tak sempat dah semak dah. You hantar hari Ahad ni saya rasa jangan hantar lah. You hantar sama ada kita ada Zoom hari Ahad kita semak secara langsung dia macam tu. Macam ni you just go through saja, tengok macam mana dulu. Kalau nampak cantik baru saya baca lah. Kalau tak baiki lagi lah. Okay. So apapun you just get ready benda tu hari Ahad lah. Okay. And then kita akan tengok Marilyn pula lepas ni sekejap. Okay, ini Marilyn punya. Marilyn lagi lah. Ni apa ni ada logo UPM ni. Ini laporan ke thesis ke apa ni? Tolong ikut format. Macam saya kata tadi ikut format. Ini title ni ada ubah sikit. Fish population diversity and language relationship. Itu je. Tak ada lang-lang lagi. Dah buang kan? Okay. Of fishes from seagrass and river ecosystem in Lawa Sarawak. Ada seagrass dengan river. Ada dua kan? So kena tulis dua. Ini format lah. Ini tengok ni format ni. Ini tak ada pula nama faculty kat bawah. So tolong tak nak macam ni. Tolong check format. Okay. You punya abstract pun sama. Ni a total of 21 families and adalah ayat yang sesuai di belakang nanti. Berapa spesies? Takkanlah family saja kan? Kena cerita spesies berapa. Okay. And then sampling apa, guna sampling apa. Fish was sampled using apa, gillnet ke apa kan? Kena tulis dalam abstract ni. And then discuss dan data dalam maklumat dalam abstract tak cukup, sikit sangat. So perlu masukkan spesies paling dominan, apa beza spesies dekat seagrass dengan river, and then diversity index, evenness index, semua tu kena ceritalah. Okay. So abstract English ikut PM, bila ikut yang English tadi, kalau dah betulkan translate. Okay. Ni nama kawan awak salah, tak ada E besar, E-link. Ya ni, ini salah ni Ni apa ni gambar lagi tak clear ni, tolong Okay, Encik. You punya konten pun tak betul ni. Bahagian depan ni ada benda kan? Ada list of figure kan? Ada banyak benda kat depan ni. Ya. Konten dia tak start macam ni Dia ada bahagian depan dia. So tolong tengok format. And then you punya perkataan dia kena standard size. Tak boleh tiba-tiba kecil kat sini. So you kena besarkan font. Titik ni banyak sangat. Panjang sangat titik tak perlu. So yang penting ialah susun balik atau balik tu.
Susunan ni Okey. boleh okey dah ya. Dia punya item ni okey, tapi ini gambar ke apa tadi? Bukan Cik, ikut format yang kan ada format tu Cik. Kat Word tu. Kan ada Word? kat Word tu dia dah Ha? bagi format siap-siap tu. Saya guna yang tu Cik. Mana Kan boleh ada. pakai format Word tu. Kena pakai format Dr. Tan bagi tu. Okey. Dia tak boleh tukar format, ikut format yang diberi. So you kena ikut Cik. size font semua kena ikut ya. Tak boleh. Memang cantik tapi tak boleh. Dia lain sikit, dia nampak kecil semacamnya. Ikut format yang Okey. sepatutnya dalam thesis. Alright. Okey. Ini samalah. Semua spacing kat sini tak ada. Ni tiba-tiba ada indentation kat sini. Ni banyak lagi tempat ni saya dah susun. Okay. Lain tak ada hal. Ni just title sini. Determine the fish communities. Ni to determine the fish diversity and community structure in the study area. Okay. To study the language relationship of fish species in the study area. Bukan fish structure, species lah. Okay. Okey. Literature review pun samalah. Itulah saya kata ini. Indentation ni memang ada dalam format ke tak? Kalau tepi dia spacing spacing. Betulkan spacing. Ini spacing semua sangat-sangat apa ni kalau saya tengok tu sakit mata. Okey ini pun spacing tiba-tiba spacing besar kat sini kan. Pelik lah agak pelik sini tak boleh macam ni lah. Okey. Apa SP semua ni ada tulis tak? SP, KP, PELS, BS, SS ada tulis tak? Sungai Pulai ada kat bawah hari. Jauhnya. Mana tak ada pun? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tolong betulkan And then saya tengok font ni Okey. berbeza-beza Tak boleh juga Okey Cik. Saya tengok ni yang nombor-nombor ni tak sama font dengan yang italic ni. Cari satu font yang ni. Jadi sebenarnya benda ni dia boleh rapatkan. Spesies-spesies ni tak perlu banyak space macam ni. Orang tak nak tengok pun. Ini ialah yang you punya rujukan. Yang penting you punya list untuk you lah. So rapatkan dia, asalkan boleh baca, then dia akan elok, jadi elok. So dia akan tak sampai 5-6 page. Okay. Okey. Yang lepas tu dia punya apa K ada apa dia punya kolonial semua kena tulis lah. Okey. Ni okey dah, ni dah check semua hari tu. Okay. Okay, so you punya table semua kena list kat depan tu. Kena ada nama dia kat depan tu. Okey. Method, okay ini saja semua komen dia. Figure ni tak ada kotak Figure tak ada kotak. Figure saja. And then ni tak nampak lah ABC ni semua. So better awak saya cadangkan. Awak guna kotak boleh. Tapi letak kotak yang berwarna dengan A warna putih. Katakan saya letak sini cadangannya guna warna biru, warna hijau untuk seagrass. A, B, C, D. A, B, C, D ni kan seagrass. Letak color. Kotak color daripada PowerPoint you buat kotak you letak kat sini. A, B, C, D. And then untuk sungai letak biru. E, F, G, H. Jadi dia akan stand out daripada peta hitam putih. Dia akan keluar, dia nampak. Sekarang ni awak punya station ni lagi tak terang banding dengan map. Map lagi terang daripada awak punya station. So tolong betulkan. Okey, yang ni tukar nama jangan pakai estuary pakai river lah, sungai. Okey. Okey. Sebab estuary ni kedua-duanya adalah estuary. Seagrass area pun estuary juga. Sebab salinity dia tak tinggi. Kadang-kadang dia 20 lebih saja. So itu pun kawasan estuary juga. So pakai river lah, river. Ini saya letak garis ini sebab dia punya alignment ni tak justify Nampak? Okey. Ni semua alignment semua tak justify kena justify. Okay, so result.
Okey, ayat pertama ni dah boleh masuk terus ke dalam extract. Ini macam ni betul lah. A total of 447 individual of fish belonging to 21 families. Ini IES Ini adalah plural families, families. 21 families and 43 species representing 8 different area in the seagrass and river ecosystem in Sarawak. Ini dah boleh masuk terus ayat ni ke dalam abstract tadi. Tapi saya tengok punya data tu saya tak pasti ada 42 atau 43 spesies. Sebab saya tengok 42 je. ya salah ya. Tolong betulkan ya. Sebab saya tengok you punya table ada 42 je. Okey. Okey, you tuliskan nama semua ni tak apalah. Okey. Kenapa ada kosong kat sini? Ada ruang kosong besar sini. Oh. Sepatutnya you kena sambung cerita lah. Tak tahulah format dia. Sepatutnya sambung cerita, lepas tu satu page tu boleh letak map. Okey, ini boleh. So sini ada 42 spesies kan? 42 Ya. So 42 lah. Okey, and then dalam 10 spesies penting ISI kan? Berapa spesies Ya. seagrass, berapa spesies river atau kedua-duanya? Kena terangkan sikitlah kat sini ya. Okay. Ini apa ni? Yang hujung ni. Evenness index evenness kan? Ya. So bukan has the highest number, bukan has the highest evenness index, has similar evenness index. Dia kena sebut. Bukan number. Apa number? Number ni apa benda? Tak ada maksud. Number sih. Tak ada number. Mana ada number? Okay, ini okay. Agak kecil ya. Kenapa tak besarkan? Sebab asalkan dia ada ruang yang dia boleh dibesarkan. Besarkanlah supaya kita boleh baca lebih jelas kalau dibesarkan kan. Sebab ada ruang. Kalau tak ada ruang tak apa. Ya, tepi ni ada ruang lagi sikit. Okay. Sebab awaknya fish dah sampai sini. Kan? So sepatutnya at least you boleh tarik sikit lagi. Sebab ini pun gambar. Saya tengok ni gambar. You boleh tarik ke bawah sikit supaya dapat lagi besar sikit. Lagi dah menarik. Okay. Okay, yang ni table ni bukan table ni figure. Figure ni awak kena betulkan lah. You kena guna figure yang ada dua paksi. Satu kiri dan satu kanan. Boleh buat dari Excel tu. Sebab awak punya nilai awak campur. Awak campur bilangan spesies dengan indeks. Tak boleh. Sebab itu nilai dia nampak pelik sangat. Tak nampak yang kecil ni. Faham tak? Yang mana ni, Cik? Yang guna dua paksi ni, yang dia naik ke atas tu kan, Cik? Apa yang naik ke atas? Tak. Yang perlu guna bila guna dua paksi, satu adalah katakan indeks. Indeks ni dia kecil nombor dia. 0.8 hingga 2.2 hingga 3 saja. So dia pakai satu paksi yang sama. Sebab nilai dia lebih kurang sama. Lepas tu yang nilai besar-besar ni, awak kena pakai paksi satu lagi kat belah kanan. Okay, yang ni kadang-kadang you pakai garis. Dia ada beza dia lah. Dekat paper saya tu saya pakai apa? Sekejap. Kena check lah. Kalau tak, jangan letak spesies dekat sini. Ini hanya untuk diversity dengan evenness saja. Ya? Okay? Okay. And then bilangan spesies letak dekat sini. Total abundance, total species. Letak dekat table ni saja. So you dah ada bilangan spesies kat sini. Letak table sajalah. Tak perlu letak graf. Bukan. Graf tu kekalkan. Tapi jangan masuk bilangan spesies ni. Dia kacau. Okay. Ini hanya untuk diversity index dengan evenness index saja. Okay. So jumlah spesies ni letak dekat table di atas ni. Kat bawah abundance ni. Kat sini. Ya, sebab dia kacau. Kalau awak tahu buat dua paksi tak apalah. Kalau awak tahu buat graf yang dua paksi boleh lah. Masuk sekali je kat situ. Cluster ni saya minta you check balik lah. Saya tak berapa tengok you punya
you punya macam mana you cerita cluster ni tak jelas. Tak tahu apa yang you kata dia ada kat situ, ada kat sini. Mana boleh, dia mesti ada something dalam data yang menunjukkan dia diasingkan. So tolong tengok betul-betul data you. Semak semula pattern, saya tidak yakin hanya berdasarkan appear sini dan sana untuk menjadi satu cluster. Biasa tak akan macam ni. Cluster ni dia bagus, dia bila dia dah asingkan, maksudnya ada something yang menyebabkan dia berbeza. So tak pernah saya buat cluster berdasarkan kenyataan ringkas macam ni, tak ada. So semak data. Okay, macam mana nak semak? Semak abundance, semak absent present, semak ISI, tengok nilai dia. Adakah spesies ni semua ISI dia sama ke atau macam mana? Semak lokasi dia, adakah dia river ataukah itu. Baru you boleh bezakan antara B dengan C. Di B dengan C. So B dengan C ada satu beza yang agak besar jugalah, walaupun dia tidak sebesar A dengan diorang. Tapi B dengan C mesti ada something. Ada something yang membezakan dua ni. Okay, yang ini saya rasa ni graf ni salah. Graf yang kedua ni sepatutnya station kan. Seagrass dengan apa tu? River. Ha, Ya Encik. Patutlah salah tu Encik. Memang salah pun. salah. So ini Salah sesipan. Ni dia Encik. tak apa, ini graf bukan. Tak, awak punya graf sekarang ni tak boleh letak di page yang sama, awak kena asingkan. So graf yang station ni letak page yang lain. Graf yang ni awak kena expand kan. Terlalu padat ini. ABC ni terlalu padat. Tak nampak apa-apa. You kena buat macam satu jadual khas untuk dia. Sebab dia terlalu banyak spesies. Betul tak? Betul. Okay, so you kena buat satu macam table kat bawah ni yang menerangkan graf ni ABC dia. Okay. Baru you jelas sikit apa benda you nak check ni. Sebab sini ada banyak salah kesalahan tulisan ni, hipotenus pun salah, P kecil. Kan banyak benda salah ni. T-loss 2T. Banyak yang salah. So kalau you rapat-rapat macam ni, lagilah orang tak dapat baca. So jangan So you biar ada jarak, biar boleh nampak tulisan dengan besar, cantik. Tulisan sekurang-kurangnya sama size dengan ni. Squared Euclidean data log ni. Sama size dengan tu. Okay. Kalau dia ambil satu page full pun tak apa. So yang cluster satu lagi letak dekat page belakang. Okay. Yang ni language ni. Language punya table adalah ini. Language punya table. Okay. Tak ada masalah. Cuba samalah. Selagi ada ruang. Sebab table kat sini kan ada ruang lagi table ni. Table dengan Sarawak ni kan ada ruang lagi kan. Ya. Jadi you boleh besarkanlah table ni sikit. Besarkanlah sampai maksimum dia. Kita nak orang baca tu dia seronok. Okey, lepas tu discussion untuk language perlu banding dengan data di dalam Fishbase. So you kena check Fishbase spesies-spesies ni. Berapa dia punya nilai R, dia punya nilai apa dia kata? AB ke apa kan? You kena check. Sama tak dengan Fishbase? Okay, itu discussion lah. Okay, so discussion. Aduh. Ni, takkanlah discussion satu ayat je. Ni, difference in result may probably be due to technique sampling. It is different. Ni banyak cerita ni, awak ada nak 43 spesies kan? Ceritalah spesies awak tu. Apa yang beza, apa yang sama. So, and then you punya table ni, you kena asingkan dua. You ada 43, tapi you punya ada seagrass dengan river kan. So you ada dua. So at least you buat beza. You kata okay, kalau seagrass spesies yang important adalah yang penting adalah ni. Kalau river ni. Something like that lah supaya orang boleh bezakan. Sebab you punya adalah seagrass dengan river. Sebab you punya rujukan ni ada yang river, ada yang seagrass kan, betul tak? So kemungkinan yang river sama dengan river, yang seagrass sama dengan seagrass. Okay, so betulkan ini satu table yang sangat bagus, tapi kalau boleh
bila you guna gambar, nampak sangat tau dia hilang dia punya detail dia. Tak jelas dia jadi. So cuba. Kan ni keman cik. Apa? Sekopi, bukan gambar cik. Bukan Mula-mula gambar? sebuat. Bukan. Lepas tu? Tapi space dia, kan space tu banyak benda kan. Tapi space dia, apa tu yang ada gambar tu. Kan ada pilihan paste sana cik. Tapi saya guna yang gambar tu. Kalau kalau you paste as gambar, dia jadi gambar lah. Okay. Tak boleh. Sebab ini Okay, boleh cik. diedit. Lagi tengok tepi dah hilang semua ni. Tepi ni mana pergi dah? Dia tak Okay. lengkap. Okay. So try buat yang lebih cantik lah. And then ni discussion, ni bukan result lah. Discussion, so kena discuss lah. Discuss lah. Okay. Okay. Species ni sama. Ni tempat ni memang seagrass ni ada banyak spesies Elisha. Discuss lah. Bila discuss, you selalu boleh refer dengan according to Johan, according to Jalal, according to Haq. Discuss lah. Kan? Okay. Yeah. Ini nama pun dah pening. Ini Elisha Longate. Salah. Elisha elongata kan? Dia Autocorrect. Ya, tapi ni saya tahu ni cik. Dia autocorrect ni. Tak kisah Ya, lah. autocorrect. Awak kena cek balik. Awak tak boleh biar dia autocorrect je. Okay. Lepas dia correct, awak kena correct dia. Okay, so ini apa tadi? Tadi adalah spesies apa? Composition ke? Title dia. Ya. Okay, composition. Yang ni abundance kan? Density, diversity and abundance. Apa beza? Ada tengok table tadi? Susunan awak punya result tadi. Ini composition. Ya. You tengok cara cerita mesti sama tau. Ini dia cerita absent present saja kan? Betul tak? You sekarang, you kena bukan saja you terangkan data itu. Table yang you tunjuk tu. You kena terangkan beza antara seagrass dengan river. Discuss. Discuss you punya result. Result utama dulu. Discuss you punya dulu ni. Sebab tadi you terus banding dengan orang lain. You punya result sendiri pun you tak discuss lagi. Betul tak? Ya. Ya, you sekarang you jumpa 37 spesies dekat seagrass, 24 dekat river. Itu saja you kena discuss. Itu saja pun dah kena discuss. Kan? You kena kata, memang menurut literature seagrass ni banyak spesies. Itu discussion dia lah. Kan? And then spesies apa yang dominan dekat seagrass. Ini adalah sama dengan research daripada orang lain. Boleh lah. Kau betul tak? Okay. Ini cerita absent present saja tau. Dia discussion on absent present. Kenapa dia lebih banyak kat sini dan sana. Yang kedua ni baru cerita pasal diversity and abundance. Okay. So di sini, okay, you boleh talk about dominant species dan sebagainya lah. So tak cukup discussion tak cukup. Sekurang-kurangnya 2 hingga 3 muka surat lagi. Berhati-hati ambil ayat terus daripada jurnal. Difaham, kalau cuba fahamkan ayat tu dan tulis balik. So kena tambah lah sini. Biasanya macam saya cerita dengan Helenda tadi, ikut turutan dia. Sebab dalam ni ada banyak kan. You ada ISI, you always ada river dengan seagrass. Dia ada dua tu kan. You ada dua tu. Selalu ingat tu. You kena bincang, bila perbincangan tu kena selalu tengok dua perkara. Lepas tu you ada ISI lagi. Lepas tu you ada diversity index, you ada evenness index. Lepas tu you ada abundance lagi. And then banyak. So setiap perkara tu dah 1-2 paragraf. Kalau 5 perkara tu dah 10 paragraf. Cluster ni lain kan. Cluster ni asing. So cluster cerita cluster lah. Kenapa mereka di group dalam satu group. Okay. Ya. Okay, ini language kan. Language ni tak perlu banyak discussion. Tapi you perlu check dengan Fishbase. Ya. Check dengan Fishbase. Macam you buat table yang tadi tu, yang ada Abu Hena, ada Johan tu kan. Sama je. You boleh buat table untuk spesies yang you jumpa tu, cari dekat Fishbase berapa nilai A dengan nilai B dia. Okay. And then you tulis you punya sendiri. My finding. Current finding dengan Fishbase. You buat perbandingan lah. Dekat sini dekat sini. Okay.
Okay. Kan? Sekejap so macam ni tak boleh lah satu paragrafnya. Dalam objektif tu. Okay. Ini satu objektif tau. Satu objektif tak boleh lah cerita satu paragraf kan. At least Okay. ada 2 page lah, 2 page ke 3 page lah. Conclusion tak apa. Conclusion daripada semua daripada result discussion about conclusion. Cuba tengok sini tulis conclusion. This information can be used for fish-based data. So sekurang-kurangnya awak memang semak fish-based untuk dapatkan data tu kan. Awak buat comparison kan. Ya. So you Yes. boleh katalah, oh saya punya result ni seiring dengan fish-based. Kalau tak seiring, you kena check kenapa. Mungkin ikan you kecil ke apa kan. Okay. And then last kali reference. Ni saya soalan lah, kenapa masih banyak masalah format. Saya ada banyak komen masa peringkat proposal. So tolong check balik. Ini yang ada ni N. N dia ada macam ni. Ada yang tak ada N ni. Tak ada apa-apa tiba-tiba tak ada N kat hujung ni. Ada tahun yang ada bracket. Ada tahun yang tak ada bracket. Lepas tu ni ada journal dia mesti italic. Italic. Kenapa ada tahun yang kat belakang? Ini Japa Siddiq memang nama dia bukan macam ni. Ni saya kenal orang ni jadi salah lah ni. Tulis saya. Dan then volume untuk journal ada yang italic, ada yang tak italic. Benda kecil-kecil dia boleh nampak. Orang yang biasa tengok ni dia tengok benda ni selalu. So kalau dia bagi pada examiner untuk semak human thesis, dia tengok first dia tengok reference. Reference ni susun elok, semua format cantik. So dia dah impression dia bagus lah. Dia kata, okay, this sangat teliti. Sangat teliti. You punya kerja sangat teliti lah. So ni ada bold. Tadi tak ada bold. Okay, kenapa ada A? Kenapa ada A? So you jangan ambil saja. You ambil saja, you akan memang you ada letak A. Kalau paper tu ada A, awak ambil je A. Sebenarnya dia ada ABC ni. Kalau dia ada paper dia 3 kali keluar. Kalau ikut orang yang sama, Abu Hena 2018, dia ada 3 paper. So dia Abu Hena ada A, ada B, ada C. Sebab dia 3 paper tahun yang sama. Baru dia ada ABC. So kalau FinRap ni, dia tak ada kod dia selain daripada sekali. Dia tak ada A, dia 2015 sajalah. Dalam paper orang tu memang ada ABC sebab dia nama dia 3 kali. Tapi dalam paper you, dalam thesis you, dia nama dia sekali je. So dia mestilah satu je. Jangan ambil saja. Kena tahu kenapa kan. Okay, Encik. So apa lagi sini ya? Macam jalan ni kan, jalan. Dia ada 2 kali kan, jalan. Tapi tak apa, tahun dia tak sama. So dia tak ada AB lah. Kalau dia tahun sama, dia kena ada AB. Ada lagi jalan sini, 2018. Tapi tahun tak sama tak apa. Tapi itulah ada yang bracket, ada yang tak bracket kan. Ada lagi yang tak ada ni, saya tengok ni. Ni paper saya pun tak ada sini. Ada. Mana? J mana ada J? Jalal je ada ni. Abu Hena tak ada. Banyak tak ada. Saya teruk ni. Yang ni saya tak check awak punya reference lagi ni. Saya just baca thesis ni, lebih kepada komen pasal thesis. Saya tak check satu-satu ni. Kalau tak check satu-satu ni, saya rasa banyak yang tak ada. Kau dengan Helenda punya. Hari tu saya dah check detail lah yang masa proposal tu. So tolong check balik. Dapatkan yang terbaik lah yang untuk bahagian ni. Okay. So you bila boleh bagi balik ni? Hari Ahad. Sama lah. Kita akan ada discussion hari Ahad. Ya. Sama awak dah siap ke belum ku, kita ada Okay, discussion hari Ahad ni. Asyatul macam mana Asyatul? Okay. Ada lagi ke dia? Dalam ni? Ada Encik. Ada. Asyatul? Encik. Awak tengah bercakap apa ni? Nanti saya hantar sama juga. You punya Ahad juga lah Encik. Ya, saya dah bagi komen hari tu kan. You kena bagi. So
komen sama lah, benda yang sama je, format, check balik email Hmm. reference, pastikan ada Discussion banyak lagi. discussion, tambah. And then you punya ada language juga kan sikit kan? You boleh check dengan Fishbase juga. Ya? Mungkin you punya tak banyak spesies, jadi boleh juga check dengan Fishbase. Kalau you nak buat table pun boleh buat table. Macam tadi saya sebut dengan Marilyn tu. Ya, you letak spesies yang sama yang you jumpa dekat you punya tempat dengan Fishbase, you letak, you buat perbandingan. Boleh tambah cerita kan? So you ada masalah apa-apa ke setakat ni? Asyatul? Oh,